Selalu sangat kita tengok orang demo gaming room, lepas tu letak lampu RGB dalam gaming PC setup semua kan. Okey, so jadi apa salahnya kalau kita tukar angin sikit dan saya tunjukkan kepada anda satu setup sempoi untuk network equipment. Okey, sebenarnya saya baru saja buat overhaul untuk network rumah saya ni, dan dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda apa yang saya dah buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di Pendakwah Teknologi. Saya menggunakan channel ni untuk berkongsi pelbagai maklumat yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau anda berminat dengan topik-topik teknologi ni, harap anda sudi subscribe kepada channel ni. Okey, dalam episod kali ni saya akan tunjukkan kepada anda network upgrade yang telah saya lakukan pada rangkaian rumah saya ni. Okey, bagi yang baru mengikuti Pendakwah Teknologi, sebelum ni saya dah buat beberapa video yang saya tunjukkan rangkaian di rumah saya. Okey, contohnya dalam video yang bertajuk Apa Rasa Internet 1 Gig tu, saya ada buat satu mini tour bilik server saya pada waktu tu. Okey, dalam beberapa bulan ni saya telah kumpulkan beberapa barang untuk buat major upgrade network rumah saya ni. Okey, kalau anda tengok, sebelum ni rangkaian rumah saya ni menggunakan bermacam produk. Contohnya saya gunakan router daripada MikroTik, daripada Cisco, lepas tu benda-benda firewall daripada Juniper lah, Untangle lah, pfSense lah, dan benda macam network switch tu saya pakai daripada H3C, dan even cap yang pelik-pelik, contohnya cap Planet. Even Wi-Fi access point saya pun bercampur aduk. Ada daripada Asus, ada daripada TP-Link, ada daripada D-Link dan bermacam lagi. Okey, dalam masa yang sama juga, saya buat network management system sendiri menggunakan Raspberry Pi, dan saya tulis Python script dan open source tool seperti Grafana semua tu untuk saya install dalam server-server Linux saya. Jadi kalau nak ikutkan, ini adalah satu network yang cacah merba, ada banyak benda dan management pun tak berapa nak best. Okey, objektif utama saya buat network upgrade ni adalah untuk membolehkan saya manage network rumah saya ni dengan lebih mudah dan teratur. Itu dia. Okay, dalam masa yang sama juga, saya nak tingkatkan, nak memperketatkan, dan dalam masa yang sama mempermudahkan lagi network security. Dan yang paling penting sekali, saya nak dapatkan kontrol yang lebih sempurna untuk keseluruhan rangkaian di rumah saya ni. Antara salah satu sebab kenapa saya kena upgrade network infra dekat rumah saya ni adalah kerana Wi-Fi network rumah saya ni sangat teruk. Saya ada banyak masalah Wi-Fi sebab saya ada terlalu banyak barang-barang yang bersambung dengan Wi-Fi tu. Ada smart device, handphone dan macam-macam lagi lah. Semua menggunakan Wi-Fi. Jumlah Wi-Fi device dekat rumah saya ni dah dekat dengan 80 benda. Jadi isu Wi-Fi ni memang teruk lah daripada dulu lagi. Ditambah pula isu ramai jirannya semua pakai Wi-Fi. Jadi makin nazak lah network Wi-Fi rumah saya ni. Okey, so apa yang berlaku adalah selalunya anda boleh tengok smart device saya mesti nampak offline. Lepas tu kalau tengok kalau Wi-Fi connection dekat telefon ke, dekat laptop ke, dekat PC ke apa ke, walaupun Wi-Fi tu nampak macam full elok, tapi internet mesti slow. Kadang-kadang internet tak jalan pun. Dan macam-macam lagi lah masalah dia. Okey, selain daripada tu, melalui network upgrade ni juga, saya plankan sekali untuk upgrade yang seterusnya, di mana saya telah menambahkan lagi satu sambungan 1 gig ke rumah saya ni. Okey, sekarang ni saya memang tengah duk pakai 1 gig, dan apa yang saya masukkan adalah lepas ni insya-Allah rumah saya akan ada sambungan internet 2 gig. Dan dalam masa yang sama juga, saya tengah duk set up internal network 10G. Ataupun dalam bahasa mudahnya, dalam rumah saya ni network akan berkelajuan 10 gigabit. Kenapa saya buat benda tu? Sebab saya plan nak host beberapa server dan storage space di rumah saya ni. Untuk network overhaul saya ni, saya menggunakan end-to-end solution daripada Ubiquiti. End-to-end solution tu maksudnya saya punya routing device, security device, wireless controller dan access point serta CCTV, semuanya saya gunakan produk Ubiquiti. Satu ekosistem. Okey, bagi yang tak pernah dengar tentang Ubiquiti ni, Ubiquiti Network ni adalah syarikat US yang banyak menghasilkan network equipment untuk enterprise dan juga home use. Okey, dan untuk saya ni, saya telah dapatkan solution dari produk line Unify mereka.
Okey. Untuk pengetahuan anda, Ubiquiti ni dia keluarkan produk range yang mana nama dia adalah Unify. Sebiji macam TM Unify tu. Tapi dua-dua tu tak ada kaitan langsung. Okey, kalau saya nak terangkan dengan lebih mudah lah kan. Produk-produk rangkaian Unify ni dari Ubiquiti ni, dia macam barang Apple. Tapi untuk produk network. Okey, sebab apa saya kata macam tu? Sebab produk dia cantik, features dia sangat bagus dan mudah digunakan, tapi mahal. Okey, so semua benda-benda ni dia dalam kategori level-level bangsawan dan juga diraja. Video ni saya ambil masa sikit untuk nak buat sebab saya kena tunggu barang-barang yang saya perlukan untuk nak overhaul network rumah saya ni. Jadi kebetulan Alhamdulillah minggu lepas sampai semua benda. Sambil-sambil tu saya tunjukkan dekat anda. Ni berkotak-kotak barang dari Ubiquiti. Ni semua network equipment. Ada macam-macam dalam ni. Jadi untuk nak tunjukkan dekat anda apa yang ada dalam tu, jom saya buat unboxing sikit. Untuk bahagian yang pertama ni, saya akan tunjukkan kepada anda dua produk ni dulu. Kotak yang atas ni, ini adalah dia punya 16 port PoE switch. Dan kotak yang bawah ni pula, nama dia adalah Dream Machine Pro. Dream Machine Pro atau nama pendek dia UDM Pro ni, dia adalah satu all-in-one networking console yang boleh buat macam-macam benda. Lagi satu sebagai pengenalan apa saja produk yang daripada Ubiquiti ni yang dalam kategori Unify ataupun Unify product line ni, dia menggunakan satu OS yang mana nama dia adalah Unify OS. Unify OS ni dia ada bermacam-macam application dalam tu. Contohnya dia ada network application. So network application ni semua benda berkaitan dengan network lah. Lepas tu dia ada Protect application. So Protect application ni kita guna untuk nak control CCTV daripada Ubiquiti ni. Dia macam-macam CCTV. Lepas tu dia ada Access application. Access application ni kita nak buat macam door access tu, orang nak masuk keluar macam ada fingerprint ke apa benda tu lah. Okay, dan last kali dia ada Talk application. So secara mudahnya Talk application ni macam VoIP phone yang kita duk pakai untuk company dan sebagainya lah. Jadi inilah dia Dream Machine Pro. Dia elok je dia balut dengan kain. Benda ni nak kata berat sangat pun tak, ringan sangat pun tak juga. Okey, mailah saya angkat bagi close up sikit supaya anda boleh tengok. Sebenarnya benda ni terbalik je, tak apalah, at least anda nampak lah juga. Inilah dia punya depan, tepi, belakang. Tu dia. Okey, cantik design, simple dan elegan. Sambil-sambil tu, mai saya tolong tunjuk apa yang ada dalam dia punya box yang kecil ni. Kenapa saya kata Ubiquiti ni macam Apple? Anda tengok. Ini ni adalah dia punya skru-skru. Anda tengok tempat letak skru pun cantik terletak. Benda ni skru pun berkilat-kilat lah. Semua colour chrome-chrome ni. Okey, so sekarang jom kita pergi buka yang 16 port PoE switch ni pula. Sekiranya anda tak tahu PoE switch tu apa dia ataupun tak pernah dengar perkataan PoE tu, mailah saya tolong bagi satu introduction yang mudah tentang PoE ni. Okey, PoE ni dia adalah short form untuk Power over Ethernet. Jadi maksudnya anda boleh gunakan Ethernet ataupun network kabel tu lah dengan mudah kan untuk nak hidupkan benda. Okey, contoh kan, kalau anda ada Wi-Fi router kat rumah, kalau yang sekarang ni anda kena cocok satu power adapter kat dia. Lepas tu anda cocok benda tu kat switch, anda buka switch, barulah Wi-Fi tu hidup. Betul tak kan? Okey, jadi kalau benda tu dia support PoE, anda boleh hidupkan Wi-Fi access point tu menggunakan network kabel tu. Itulah maksud PoE tu. Okey, jadi PoE switch ni pula dia bermaksud switch tu bila kita cocok satu device yang support PoE ni, switch tu boleh tolong hidupkan device tu menggunakan network kabel tu. Okey, so cukuplah introduction pasal PoE. Mailah saya tunjuk dekat anda. Inilah dia 16 port PoE switch dari Ubiquiti. Nama dia adalah USW16 PoE. Okey, so memandangkan ini adalah satu enterprise punya network equipment, maka dia ada keupayaan untuk dipasang ke dalam satu server rack ataupun satu switch rack. Okey, bagi siapa-siapa yang tak tahu server rack itu apa, dia adalah satu benda empat segi yang kita boleh letak barang-barang network equipment ni.
Okey, kalau kita bandingkan dengan barang yang dekat rumah tu, biasanya wifi router tu kita letak atas meja macam tu saja kan. Tapi benda-benda yang rack mountable ni, kita boleh screw dia dekat dalam server rack tu. Jadi apa yang anda tengah tengok saya duk buat sekarang ni, saya tengah duk pasang dia punya rack mounting ataupun telinga kat tepi yang mana kita akan guna untuk screw benda ni, kena lekatkan dekat rack. Okey, so benda ni saya cepatkanlah video supaya anda tak payah nak tengok saya nak screw semua, sebab saya kena screw dua-dua lah, yang UDM Pro dan juga yang switch. Tapi ini saya tunjukkan dekat anda hasil dua-dua device yang saya dah pasang dia punya rack mounting. Benda ni dah ready lah untuk kita pasang dekat atas rack. Dalam video ni saya nak gunakan konsep open rack dulu. Jadi saya gunakanlah music equipment holder ni. Ini adalah produk dari Sound King, asalnya untuk pegang barang music, tapi bolehlah kita nak pegang barang network pun tak ada masalah. Okey, so untuk nak bagi cantik lagi pula, saya gunakan kabel management panel yang berjenis brush macam ni. Jadi anda tengok saya boleh masukkan jari dalam brush tu. So sebenarnya tujuan dia adalah kita boleh masukkan kabel, tak kisahlah power kabel ke network kabel dalam tu, dan kabel tu akan duduk elok. Ini pula adalah dia punya power distribution unit. So nanti bila kita nak cucuk plug-plug power, cantik sikit lah, lebih teratur. Okey, sekarang jom kita pasang dulu benda ni. Jadi mula-mula saya pasang dulu kabel management panel ni untuk nak bagi rack tu terletak dulu pada kedudukan dia. Lepas saya dah pasang benda ni, barulah kita akan pasang yang UDM Pro dan switch tu semualah. Okey, so apabila rack ni dah stabil, maka saya pasang device yang pertama dulu. So dekat atas ni saya nak letak saya punya UDM Pro. Kalau anda tengok ni, dia macam susah sikit lah saya nak pasang, sebab rack ni dia duk goyang-goyang lah, sebab kita pun hanya lekat dia dengan satu, orang kata apa, kabel management panel je kan. Tapi kalau anda pakai switch rack betul-betul ataupun server rack yang besar tu, benda ni tak akan menjadi masalah, sebab semua benda dia dah terletak dengan elok. Jadi anda cuma kena screw saja. Tapi tak apalah. Okey, jom kita teruskan pemasangan. Kalau anda ingat balik apa yang saya kata pada awal video tadi masa duk buat unboxing tu, saya kan nak pasang dia punya telinga dekat kiri kanan device ni kan, ataupun dia punya rack mount tu kan. Jadi inilah dia kegunaan telinga tu. Saya boleh masukkan skru dekat rack mount ni, dan benda telinga ni lah yang akan memegang device tu dekat situ. Kalau anda tengok dari sisi macam ni, anda nampak macam dia duk tergantung tu, lepas tu mesti anda fikir kuat kan. Okey, tapi sebenarnya benda ni bila kita dah pasang rack mounting tu, dia akan duduk elok lah. Okey, selesai kita pasang UDM Pro dekat rack mount ni. Sekarang giliran untuk kita pasang 16 port PoE switch tu pula. Saya sengaja letak kabel management panel tu di antara UDM Pro dan juga switch tu. Okay, dia ada beberapa sebab lah sebab macam ni. First kali saya tak mau dua-dua device ni duduk terlalu rapat, sebab benda ni bila kita on dia akan panas. Okay. Yang kedua pula, bila kabel management panel tu duduk tengah-tengah macam tu, so bila saya nak masukkan network kabel nanti, bila nak pergi ke device atas dan device bawah, benda tu dia akan nampak lebih teratur. So cantik sikit lah. So kabel tu tak payah nak lalu ke atas, lalu ke bawah. Dia lalu ke tengah saja, cantik. Okey, so lepas selesai pasang switch tu, sekarang saya nak pasang power distribution unit ni pula. Okey, saya sengaja tinggalkan satu ruang kosong dekat situ supaya nanti saya boleh masukkan kabel power ke atas tu. Jadi cantik sikit lah. Okey, so selesailah bahagian pemasangan barang-barang dekat rack ni. Sekarang saya akan sambungkan UDM Pro ni kepada switch bawah ni, dan saya nak menggunakan sambungan fiber optik. Jadi mula-mula saya cabut dulu penutup SFP port ni. Sambil tu saya tolong ceritalah, SFP tu maksudnya Small Form Factor Pluggable.
Untuk nak menggunakan SFP port ni, anda perlukan benda ni. Ini nama dia SFP transceiver. Sebenarnya benda ni dia ada macam-macam jenis lah, tapi dalam video ni saya tunjuk dulu dekat anda cara penggunaan dia. Okey, apa yang anda kena buat adalah anda jolok je masuk dalam lubang SFP tu macam ni. Dia hanya directional. Jadi maksudnya contoh kan, kalau saya cabut ni dan saya terbalikkan dia, anda tak akan boleh tekan dia sebab belakang tu dia ada connector. Jadi benda transceiver ni lah yang akan kita gunakan untuk nak sambungkan kabel fiber optik tu nanti. So saya sambungkan satu dekat atas dan satu lagi dekat switch bawah ni. Bila SFP transceiver ni dah duduk elok-elok, sekarang ni saya tekan dia punya locking mechanism lah. Dia macam ada satu handle kecil tu, kita boleh lock dia kat situ supaya tak tercabut. Okey, ni pula getah penutup dia supaya lepas ni kita boleh cocok dia punya fiber optik kabel tu. Ini pula adalah fiber optik kabel yang akan kita gunakan. Ni nama dia adalah LCLC Multi-Mode Duplex Fiber Optic Patchcord Cable, panjang 1 meter. Mari saya cabut kepala dia ni untuk tunjuk kepada anda. Okey, bagi sesiapa yang tak pernah tengok fiber optik kabel, benda kecil yang ditutup dengan cover ni lah yang mana akan kita gunakan untuk nak transfer data menggunakan cahaya. Benda putih kecil ketok tu lah yang dipanggil gentian fiber tu. Cara nak pakai fiber optic cable ni sama macam network cable biasa. Anda cocoklah kat dia punya port. So ini adalah saya cocok dia punya fiber optic ke SFP transceiver port tu. Benda ni dia ada direction, jadi anda tak boleh cocok terbalik lah. Macam ni anda tengok saya sambungkan ke switch yang bawah ni. Okey, so sekarang jom kita pasang dia punya power cable pula. Okey, saya pusing dulu benda ni kat belakang supaya anda nampak tempat nak cocok power cable tu. Power cable ni saya akan masukkan kod depan supaya senang sikit. Okey, tadi kan saya ada tinggal satu ruang kosong kan di antara power distribution unit tu kan. Inilah tujuan dia supaya saya boleh masukkan power cable ni. Okey, tu saya dah sambung untuk switch. Yang ni saya nak sambungkan pula untuk UDM Pro yang atas tu. Jadi untuk pengetahuan kebanyakan perkakasan rangkaian yang boleh dibuat rack mount ni, semua power dia adalah jenis macam ni. Okey, sekarang kita pusing balik kod depan. Kebanyakan switch rack atau server rack dia akan menggunakan power distribution unit panel macam ni. Ada yang 1U macam ni, ada yang lagi panjang lagi, macam-macam jenis ada. Okey, tapi version yang saya dapat ni adalah version murah dari China. Jadi kalau anda tengok, saya tak boleh nak letak kepala plug tu bersebelahan sebab dia tak muat nak masuk kat situ. Tapi kalau anda tengok yang version yang mahal, benda tu elok terletak lah. Sekarang saya akan sambungkan optical network unit ataupun yang ONU ni yang diberikan oleh Allo City Broadband. Secara umumnya benda ni dia macam router biasa yang anda dapat daripada ISP anda. Okey, nama dia optical network unit sebab dia menyambungkan fiber optik. Mari saya tunjuk dia punya fiber optik kabel ni. Mari saya turun cabut sikit. Okey, ini kepala dia ni. Ini adalah salah satu jenis kabel fiber optik yang ada. Ada macam-macam jenis. So biasanya ISP yang memberikan servis fiber to the home ataupun FTTH ni, dia akan memberikan anda alat ONU ni. Untuk sambungan internet saya dari Allo City Broadband ni, saya tak boleh nak sambungkan terus kabel fiber optik tu ke dalam saya punya UDM Pro. Walaupun UDM Pro ni dia memang support WAN port melalui SFP fiber optik tu, tapi bila saya bercakap dengan orang daripada City Broadband, dia kata tak boleh. Saya masih lagi kena guna ONU yang depa bagi ni. Jadi sebab tu saya letak dia dekat atas macam ni. Okey, sekarang kita boleh turn on benda ni semua. Salah satu feature yang saya suka dekat Ubiquiti punya barang ni adalah dia punya LCD touchscreen ni. Macam contohnya bila kita turn on, so dia tunjuk dekat situ indikator UDM is starting, lepas tu yang kat switch bawah tu USW is starting. So benda ni banyak membantulah screen ni, dia boleh bagi banyak information. Memandangkan saya tak boleh nak sambung direct fiber optik kabel saya tu, maka saya kena sambungkanlah ONU tu menggunakan kabel network yang biasa. So yang kabel color pink ni maksudnya untuk saya punya WAN connection lah. Kalau anda nak tahu, kabel color pink ni saya dapat masa saya duduk tengah langgan Time dulu. Memandangkan saya tak sambungkan lagi LAN kabel ke UDM Pro ni, jadi dekat LCD screen tu dia tulis no IP address. So nanti saya akan cucukkan LAN kabel dari ONU tu. Kalau anda tengok dekat switch USW dekat bawah tu, dia ada animation bintang-bintang macam ni. Ini bila keadaan idle, dia akan tunjuk animation ni. Jadi memang lawa lah kalau kita tutup lampu. Okey, sekarang kita sambungkan pula kabel tadi ke WAN port UDM Pro ni. So UDM Pro ni dia ada dua option lah. Satu WAN port menggunakan RJ45 ni dan satu lagi menggunakan SFP.
Jadi kalau semua lampu ni berkelip-kelip color hijau macam ni, maksudnya semua dalam keadaan elok. Alhamdulillah lah, semua okey. Lepas tu atas LCD screen UDM Pro tu anda akan nampak logo network macam tu. So maksudnya sekarang tak ada masalah apa-apa dah lah. Jadi inilah dia rupa apabila semua sambungan dah disambung dengan elok dan network itu pun tengah berfungsi dengan baik. Selesailah sudah bahagian pertama network infra upgrade saya ni. InsyaAllah nanti saya akan upload video-video untuk bahagian yang seterusnya. Okey, kita dah sampai ke penghujung episod kali ni. Saya harap melalui video ni saya dapatlah memberi sedikit sebanyak pendedahan tentang penggunaan network equipment dalam kategori small to medium enterprise pada rumah anda. Okey, terima kasih saya ucapkan kerana menonton episod ni dan menyokong pendakwah teknologi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam bahagian dan episod yang seterusnya. Assalamualaikum.